سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا عليما، قد تحققت بعجزه وخضوعي وانكساري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. ولحسن الظن لازم وهو خلي وحليفي، وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. حاجة في النفس يا رب فاقضها يا خير قاضي، وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي. في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي
قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي Kamera main jauh. Kamera main jauh. Asalnya duduk jauh. لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin.
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Kita di muka surat 36. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, ulama ahli sunnah mentakwilkan istiwa di atas arasy itu dengan makna al-qahr dan al-istila. Yang pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, anugerah dia, ihsan dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat pada kita hingga saat ini. Alhamdulillah, dialah juga yang telah memberikan nikmat besar kat kita, dapat nikmat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, diberi kita pula dengan nikmat Islam itu kan, dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dan Allah Ta'ala telah memudahkan kita untuk merikut perjalanan agama Islam ni, dijadikan kita boleh taat ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah, nikmat besar lagi Allah SWT beri kita nikmat, ada keinginan, ada kehendak untuk nak belajar dan memahami perjalanan Islam ni agar benar-benar kita faham perjalanan agama Islam, macam mana nak jadi orang Islam, macam mana sebenarnya kalau ikut ajaran Islam. Dan bila sebut Islam ni ada iman, ada perkara yang berhubung dengan masalah i'tiqad, pegangan hati, hati sanubari, ada pegangan qalbi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala limpah kurnia dia, diberi pada kita faham bagaimana perjalanan hati ini untuk kita benar-benar perjalanan Islam, macam mana ajaran Nabi yang diajar, macam mana untuk boleh ada tasdik di hati, boleh ada iman, membenar dan mengiyakan apa yang telah dimaklumkan, telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasnya dalam bab ketuhanan. Macam mana nak kenal Allah Ta'ala, macam mana kaifiat untuk memaham Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam seluruh kehidupan kita. Alhamdulillah, diberi pula pada kita boleh memahami dan mengenali siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita mengiktiraf bahawasanya dia ialah Nabiullah, Rasulullah, seabtul-abtul makhluk. Dialah yang menjadi sebab Allah Ta'ala menjadikan langit, bumi dan seluruh makhluk ni yang semestinya ada kedudukan istimewa Allah Ta'ala bagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dengan isyarat dia wa rafa'na laka zikrak, pasti kami akan angkat kamu wahai Muhammad, akan kedudukan kamu. Alhamdulillah, syukur pada kita dapat kita pagi ni berhimpun dalam masjid ni untuk kita menyambung. Kalau ikut bacaan kitab ni dah lama dah, tinggal bacaan dia setahun lebih dah rasanya. InsyaAllah kesempatan yang ada ni pada pagi ni kita nak sambung bacaan daripada kitab Tazkiratu Zawil Hijah, dikarang oleh Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani. Beliau adalah menantu kepada Babalah Sarah yang mengajar di Pondok Petani. Saya pernah berjumpa dengan dia, dan kitab ni pun saya ambil daripada dia, untuk kita ambil manfaat daripada kitab yang ditulis khas berkenaan
bagaimana nak memahamkan perkataan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi kita baca muka surat 36 ni, maksudnya dah banyak benda lah kita bincang ni, tapi atas tertib kitab kita ikut je lah apa yang nisbah kita nak sambung ni. InsyaAllah walaupun ada perbincangan awal daripada kitab ni yang ramai antara kita tak ikuti dia, tapi ada sebagainya insyaAllah kalau kita dah biasa belajar dengan kaedah ulama kita ahli sunnah wal jamaah ni, memang tak asing lah pembincangan ni. Khasnya kita nak bicara ni atas tajuk ulama ahli sunnah wal jamaah mentakwilkan istiwa di atas arasy itu dengan makna qahri dan al-istila. Kita baca dulu apa dia sebut. Kata musannif hafizahullah ta'ala, ketahuilah oleh kamu wahai saudaraku, seperti mana kami sebut dahulu, bahawa jalanan ulama khalaf itu mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis yang mutasyabihat dengan makna-makna yang layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mentakwil mereka itu akan mutasyabihat dengan secara tafsili, dengan ditakyinkan makna-makna baginya daripada barang yang menghendaki akan dia oleh bahasa Arab, tetapi tidak menanggung mereka itu akan dia di atas zahirnya. Maka di sini kami akan sebut ulama-ulama yang mentakwilkan istiwa itu dengan makna al-qahru dan istila, dan di antara mereka itu ialah seperti yang ternyata di bawah ini. Jadi kita nak bincang ni macam mana dia kata di awal yang kita baca saat ni, keterangan yang lepas yang telah kita bicara mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, ada dua lah uslub, kaedah, tata cara yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, bagaimana telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah sendiri, dan itu juga generasi selepas Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, menghimpunkan ada dua kaedah untuk memahamkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang dipanggil mutasyabihat, yang ada istilahnya kaedah salaf dan kaedah khalaf. Dan kaedah salaf khalaf ni, kedua-dua kaedah ni dia bukan benda baru ada, direka. Bahkan istilah salaf dan khalaf tu dah ada zaman Rasulullah lagi. Hatta khasnya nak faham istilah khalaf tu, pasal antara salah faham khasnya ada golongan-golongan yang salah faham ni, hadanallahu ila siratal mustaqim, yang mereka menyangka istilah yang disebut khalaf ni bukan daripada ajaran Rasulullah, bukan daripada perjalanan Islam, bukan daripada kaedah-kaedah yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah, isyarat ma ana alaihi wa ashabi, apa yang ditunjuk oleh aku dan para sahabat aku. Kerana ramai di luar sana disebabkan berguru dengan cara yang tak betul, mereka memahamkan kaedah khalaf dengan mentakwil ni adalah kaedah yang ada setengah mereka berpahaman khalaf ni pandangan sesat, bahasa mudah gitu. Mereka menganggap pahaman mentakwilkan ayat Quran ni pahaman ta'til, pahaman yang bercanggah dengan Al-Quran, seolah-olah Al-Quran yang begitu tinggi maknanya, begitu besar balaghah dia, tata bahasa dia dan i'jaz dia yang Allah Ta'ala turunkan ni, mentakwil ni seolah-olah
memalingkan daripada makna yang sepatutnya dipaham. Di luar sana banyak macam tu. Mereka sampai mengistilahkan siapa yang takwil ni seolah-olah macam Yahudi dan Nasrani yang mengubah makna Al-Quran. Memang ada pahaman macam tu di luar. Sedangkan istilah yang disebut oleh ulama khasnya atas kita bicara ni, khalaf ni, yang ni dah ada zaman Rasulullah lagi. Bahkan isyarat Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Yang ni pun kita bicara juga, dah bicara dulu, cuma sebagai ulangan balik untuk sebut prinsip kita ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Ayat Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi. Ayat Quran situlah tempat pembicaraan para ulama kita. Bahkan nisbah sebut dalam Quran, bahkan telah dipopularkan pahaman khalaf ni dengan kaedah mentakwil ni sejak daripada zaman Rasulullah lagi. Bahkan Rasulullah sendiri dah mengisyaratkan kaedah khalaf ini. Kaedah khalaf ni maksudnya kaedah mentakwil Al-Quran dengan takwil tafsili ni. Jadi ayat Quran tu khasnya nak sebut mengisyaratkan kebolehan mentakwil ke Al-Quran, dan kebolehan tu bukan diberi pada semua orang, tapi diberi oleh orang yang pakar dalam bab ilmu. Dan bila sebut kata mentakwil Al-Quran, semestinya bila dibuat oleh orang yang pakar dengan ilmu, tentunya dia ialah satu kaedah yang menepati kaedah syarak. Dan Allah Ta'ala memuji kaedah mentakwilkan ayat Quran khasnya pada ayat-ayat yang menjadi mutasyabihat. Begitu juga pada hadis-hadis yang nama mutasyabihat ni, dan kebenaran tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri membenarkan dia. Jadi ayat Quran dalam surah Ali Imran tu, ayat tu pun panjang, tapi di ujung ayat tu Allah Ta'ala sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada siapa yang mengetahui takwilnya ayat-ayat mutasyabihat ni melainkan Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang pakar dalam bab ilmu. Kaedah disebut oleh ulama kita khasnya pada ayat Quran ni, macam apa dilalah atau apa petunjuk yang boleh menunjukkan bahawasanya kebolehan takwil tu. Ambil faham mana? Ambil faham daripada perkataan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi. Kat situ tiada siapa yang mengetahui takwil ayat mutasyabihat ni melainkan Allah dan orang yang pakar dalam bab ilmu. Maksudnya memang boleh takwil lah ayat Quran ni apabila dibacakan wa ma warrasikhuna fil ilmi selepas perkataan ilallah tu, yang waw tu didatangkan atau di'irabkan sebagai waw ataf. Bila waw ataf maksudnya dia yaqtadi taghayyur, dia mengendaki makna yang berbeza daripada huruf kalimah yang sebelumnya, daripada maktuf alaih. Ayat Quran tu sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tak adalah mengetahui ayat takwil ayat Quran ni melainkan Allah. Untuk wallazi warrasikhuna fil ilmi, dan orang yang pakar dalam bab ilmu. Maksudnya yang antara yang dibenarkan dan boleh takwil ni ialah orang yang pakar dalam bab ilmu. Jadi kaedah khalaf ni Allah yang isyaratkan dan membenarkan untuk ada kebolehan mentakwil ayat Quran. Dan mentakwil ayat Quran ni untuk dipahamkan dengan makna selayaknya, supaya dipaham dengan pahaman lurus betul pula tu, bukan dibuat oleh sebarang orang, tapi dibuat oleh orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang pakar dalam bab ilmu. Dalam masa yang sama mereka ni berkata warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, mereka beriman dengan ayat Quran ni. Memang beriman, kita semua beriman alhamdulillah.
kullun min indi rabbina, dan mengiktiraf, nak mengakui bahawasanya semua ayat Quran ni, sama ada ayat Quran yang muhkam dan mutasyabihat, adalah datang daripada Allah Ta'ala. Cuma bila ayat muhkam, dia mesti dipahamkan macam mana muhkamnya ayat tersebut, jelas makna dia. Yang ni pun ada perbincangan lepas lah. Kalau ada soalan lagi tanya, kok ada masalah tak faham mana. Begitu juga ayat-ayat mutasyabihat pun datang daripada Allah Ta'ala, cuma atas nama mutasyabihat ni pasal dia bertentangan ataupun dia berbeza daripada prinsip muhkam. Pasal muhkam akan jadi usul dalam bab akidah. Ayat mutasyabihat dia adalah furu' kepada akidah. Masuk furu' ni dia tidak boleh dijadikan dasar untuk asas faham ayat Quran. Ayat yang nak jadi asas kepada faham ayat Quran, khasnya bab akidah, dia mesti ayat yang namanya muhkam. Dan tak ada ayat dah muhkam paling besar daripada kalimah la ilaha illallah. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Antara kaedah besar pada la ilaha illallah ni, kaedah apa? Nak kata la ilaha illallah, macam mana kita belajar disiplin ilmu akidah, memahamkan makna la ilaha illallah ni, tiada lah makhluk bersifat uluhiyah sama sekali dari sudut zatnya, sifatnya, af'alnya, miliknya, melainkan Allah jua yang bersifat uluhiyah dari sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya dan miliknya. Besarlah perbincangan kita bicara bab tu. Jadi bila Allah saja bersifat uluhiyah, antara sifat besar dia mesti kata uluhiyah ni ditafsir oleh ulama dua kriteria besar untuk nama uluhiyah ni yang jadi usul kepada akidah, yang dia adalah ayat-ayat muhkam kan. Tak mana Allah mestilah bersifat ketuhanan, ciri besar dia istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Dia mesti tak hajat daripada apa-apa pun daripada makhluk dia, dan mestilah iftiqaru kulli ma adahu ilaih, dan mestilah berhajat setiap makhluk yang selain daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala cipta ni, semua mesti berhajat pada Allah Ta'ala. Itu prinsip dia. Jadi khasnya atas bicara Ar-Rahman ala arsyistawa, macam mana nak letakkan Ar-Rahman arsyistawa ni dengan ayat muhkam la ilaha illallah ni? Kalau diartikan dengan faham Allah duduk di aras, ini tempat perbincangannya. Adakah benar dan betul fahaman Allah duduk di aras ni dengan ayat muhkam yang telah kita belajar dan diajar oleh ulama akidah ahli sunnah wal jamaah kita, dengan faham la ilaha illallah, Allah tak hajat pada sesuatu. Ya Allah ni tak hajat pada sesuatu, makhluk dia semua berhajat kepada dia. Jadi kalau kata Allah duduk di aras, adakah fahaman duduk di aras ni maksudnya Allah ghani, dia istighna an kulli ma siwahu, ataupun bahasa ringkasnya wa huwal ghaniyul hamid, Allah Ta'ala ni dia ghani dengan makna tak hajat pada sesuatu. Adakah maksud tak hajat pada sesuatu tu duduk di aras? Boleh faham apa kita nak bicara? Jadi bila memahamkan duduk di aras ni adalah makna yang tak kena, sedangkan fahaman asal kita dalam akidah Allah ni yang kena tu yang mana? Allah ni tak hajat apa-apa pun untuk dia wujud. Dia tak berhajat pada zat lain untuk dia sabit ada, pasal Allah dah sabit zat dia. Bahkan zat dia pula tak perlu pada zat lain untuk dia duduk situ untuk wujud dia. Pasal apa? Allah antara ayat lain menghuraikan makna la ilaha illallah ni, huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala ni khas fokus pada ayat belakang tu al-qayyum. Antara makna qayyum kata ulama tafsir adalah al-qaim min nafsih, yang dia berdiri sendiri. Antara makna berdiri sendiri ni tak hajat pada sesuatu. Jadi antara tak hajat pada sesuatu tu, tak hajat pada makhluk, tak hajat pada arash. Bahkan arash ni makhluk Allah Ta'ala. Di sebelum kita belajar ilmu tauhid, bila kata makhluk Allah Ta'ala, Allahul kan, Allah Ta'ala ni kana walam yakun syai'un ma'hu, sabit dalam hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala ni memang dia ada
dan tak ada siapa kongsi dengan adanya dia. Maksudnya qadim ni Allah Ta'ala sah. Bahkan kita duk nasyid tu adalah antara rumusan sebut oleh ulama. Bahkan ada riwayat kata yang tu adalah datang daripada hadis Nabi. Tahu mana? La ilaha illallah ni, Allah ni dia qabla kulli ahad, sebelum setiap sesuatu. Itu mana huwal awal. Dan la ilaha illallah ni apa makna Allah ni? Dia ba'da kulli ahad. Apa makna ba'da kulli ahad? Al-baqi, dia akhir, dengan mana tak ada siapa selepas dia. Maksudnya dia kekal, dia tak akan binasa. Mana mungkin dia binasa? Pasal dia qadim, dia sedia. Jadi dia tak faham dia sedia. Arash ni apa? Makhluk Allah Ta'ala. Siapa hajat ke siapa? Tentulah arash yang berhajat ke Allah Ta'ala, bukan Allah berhajat ke arash. Mana mungkin Allah yang memang ada, yang bila Allah Ta'ala buat arash, yang arash ni makhluk Allah. Bahkan isyarat daripada ayat Quran lain, Allah Ta'ala sebut wa huwa rabbul arshil azim. Allah ni adalah rabbul arsh, dia yang rabbul arsh, mentadbir mengurus arash. Dia mengurus arash, bukan dia menetap, dia duduk, dia berada di arash. Ayat Rabbul Arsy itu sendiri sebenarnya adalah tafsir kepada ayat istawa alal arsy itu. Istawa tu. Pasal istawa itulah antara perbincangan kita yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, yang itulah kerana itulah diistilahkan istawa alal arsy ni sebagai ayat mutasyabihat. Pasal dia ada banyak makna. Kalau ambil dengan makna yang orang kata makna selapih, makna zahir sekali lalu sebut, dia akan faham dengan faham yang salah, boleh bawa pada faham yang salah. Istilah sebut ulama kita, dia boleh mewahamkan makna yang tak betul dalam bab ketuhanan, bercanggah dengan prinsip muhkam la ilaha illallah. Ya Allah tak hajat pada sesuatu, dia istighna an kulli ma siwa. Mana mungkin istawa tu dengan mana berada di aras? Tak mungkin. Sewil. Kata sewil tu pasal apa? Pasal salah. Kalau istilah orang putih sikit, dia berlaku kontradik. Bahasa Arab berlaku ta'arud. Seolah-olah ayat Quran ni kata Allah Ta'ala tak berhajat, yang la ilaha illallah wa huwal ghaniyul hamid wa huwa rabbul arsyil azim. Sedangkan ayat Quran ni Ar-Rahman ala arsy istawa atau istawa alal arsy. Ini istawa ala arsy ni nak buah makna apa? Istawa ni, kalau dah kata Allah ni la ilaha illallah, dia ilah, makhluk takkan ada sifat ilah sama sekali. Makhluk takkan boleh ada sifat apa berdiri sendiri, apatah lagi nak pula ada sifat Allah berhajat pada makhluk. Mana mungkin? Pasal makhluk fakir, fuqara ila Allah. Allah lah huwal ghaniyul hamid, dia tak hajat pada sesuatu, yang makhluk semua berhajat pada dia. Dengan itulah dia hamid, dengan sebab itulah kepujian ni layak pada Allah Ta'ala. Makhluk tak ada layak puji apa sekalipun. Pasal semua makhluk sentiasa dalam keadaan berhajat. Ni kalau ada benda-benda yang hebat luar biasa, ada sesuatu yang menakjubkan sekalipun, dia adalah ciptaan Allah, anugerah Allah, limpah kurnia Allah Ta'ala pada makhluk tu je. Bukan makhluk tu diri sendiri, by itself, by themselves, mereka sendiri boleh ada keberadaan yang hebat tu. Atas nama makhluk mesti fakir pada Allah Ta'ala. Allah ni tak hajat pada satu apa pun. Jadi ayat Quran dah faham kata la ilaha illallah, Allah ni huwal ghaniyul hamid, Allah Ta'ala ni rabbul arsyil azim. Bila makhluk pula fakir fuqara ilallah, berhajat pada Allah Ta'ala, makhluk ni la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra, tak memiliki manfaat mudarat pada diri sendiri, dia tak boleh qaim bi nafsi. Lepas tu nak faham apa Ar-Rahman alal arsy istawa, ataupun ada yang lain sebut dengan istawa alal arsy. Nak faham apa istawa pula? Istawa pula mengikut kaedah apa kita dah belajar, dia ada banyak makna.
wastawat 'alal judi, istawa. Allahumma shalli wa sallim ala. Sebut tu tak hadir pula. Apa dia? Sawu sufufakum, istawa 'alal arsh. Istawa. Wastawas 'alal judi. Ada yang kita selalu mesti sebut ni. Alladhi khalaqa fasawwa. Fasawwa tu. Sawwa, istawat. Jadi makna bahasa dalam bahasa Arab ni macam-macam makna ada. Kalau tengok dalam bahasa Arab, pasal dia datang dengan bahasa Arab. Terjemah Melayu yang biasa duk pakai, terjemah kita biasa dengar bersemayam. Kalau saya dah kata betul pun nak, kalau kata bersemayam. Bersemayam tu kita pun tak faham apa benda bersemayam ni. Biarlah tak faham bersemayam tu. Pasal faham dengan makna yang makna salah bermasalah pula. Jadi situ yang kita nak bicara ni. Jadi asal saya nak sebut semua penjelasan tu nak menunjukkan ayat muhkam kaedah kita mengikut ahli sunnah wal jamaah, dasarnya la ilaha illallah. Itu yang Rasulullah ajar mula-mula. Pasal dengan tu dia muhkam. Antara makna la ilaha illallah tu istighna an kulli ma siwahu, dihurai dengan wa huwal ghaniyul hamid, dihurai dengan wa huwa rabbul arsyil azim. Lepas tu istawa alal arsy ni nak makna apa? Satu dengan makna berada. Tak mungkin, pasal Allah berada di arasy, sedangkan Allah memang ada dan bukan ada dia di arasy. Pasal dia memang ada sebelum ada arasy. Takkanlah bila Allah Ta'ala buat arasy, Allah berada di arasy. Can you understand ni? Boleh? Ni muskil ni puak-puak yang tak faham ni. Hadan Allah ila siratal mustaqim. Allah memang ada. Dia yang buat arasy. Sebelum arasy ada, memang Allah ada. Jadi Allah bukan ada di arasy. Boleh? Faham kan? Bila dia buat arasy, takkanlah bila makhluk arasy ni, makhluk Allah, Allah buat arasy. Sedangkan sebelum ada arasy, Allah memang ada, dan ada dia bukan ada di arasy, memang dia ada. Takkanlah bila dia buat arasy, dia berada di arasy. Macam mana boleh faham macam tu? Macam itulah, muskil dia. Jadi semestinya, mestilah faham istawa tu bukan maksudnya berada di arasy, duduk di arasy, menetap di arasy. Mestilah bukan makna macam tu. Pasal apa? Nak campak makna, nak lempar mana ayat Quran la ilaha illallah tu. Nak campak mana kalimah syahadah yang tu sebab kau jadi Islam ni. La ilaha illallah tu nak campak mana? Campak tu maksudnya kau campak tu tak jadi Islam dah lah kau. Jadi kafir lah kau. Kan kasar ayat-ayat tu. Pasal nak jadi Islam apa? Bukan nak jadi Islam Ar-Rahman ala arsy istawa. Gitu. Nak masuk Islam macam mana? Istawa ala al-arsh. Gitu. Macam mana nak jadi Islam? La ilaha illallah. Inilah dipanggil usul akidah. Inilah ayat muhkam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ini adalah muhkamnya, muhkamnya. Jadi kalau nak faham, tiba-tiba nak bagi faham Ar-Rahman al-arsy istawa, thumma istawa 'alal arsy ni, yang ni nak jadikan usul dalam bab akidah dengan faham berada, mana boleh? Mestilah nak rujuk pada ayat muhkamnya. Apa dia? La ilaha illallah. Mesti ambil dulu. Apa dia lagi faham la ilaha illallah ni? Huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu. Juga faham Allah ni Rabbul arsy. Dia adalah yang mentadbir arasy. Antara mana Rabb, mana Khaliqul arsy. Dia yang mencipta arasy. Hadis Nabi pula, kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'ahu. Allah memang ada, tak ada apa pun ada bersama dengan adanya Allah Ta'ala. Sebelum ada arasy, Allah memang dah ada. Jadi Allah dah ada sebelum ada arasy. Bukan Allah ada sebelum ada arasy itu duduk di arasy. Mana mungkin
Arash ni makhluk Allah. Ya Allah memang dah ada sebelum ada arash. Lepas tu bila Allah buat arash, diistilahkan Allah duduk di arash, Allah berada di arash. Subhanallah. Satu ayat Quran istawa alal arsh ni mesti bukan makna berada, mesti bukan makna duduk. Subhanallah. Tu prinsip tu. Habis itu mesti ada makna. Mesti ada makna. Ayat Quran dah tak faham, kalau mesti ada makna, tu yang ada kaedah yang aslam, tak mau fikir susah-susah. Apa makna istawa alal arsh? Istawa alal arsh. Apa makna istawa alal arsh? Istawa alal arsh. Apa makna istawa alal arsh? Istawa alal arsh. Baca je. Amir ruha kama ja'at. Lalukan saja macam mana dia datang. Apa makna lalukan saja macam mana dia datang? Saya dah huraikan dengan sebutan ni. Apa makna istawa alal arsh? Istawa alal arsh. Apa makna istawa alal arsh? Istawa alal arsh. Yang ditafsir oleh ulama sebahagian masuk kata amir ruha ala kamaja'at ni, dan lalukan saja macam mana dia datang. Apa maksudnya? Tafsiruha qiraatuha, atau qiraatuha tafsiruha. Baca dia itulah tafsir. Alif lam mim. Apa makna? Alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Ni apa ni? Kita baca dia tu, itulah makna dia. Inilah salaf. Inilah original salaf. Inilah salaf yang betul. Apa dia? Lalukan saja ayat Quran ni, dia mesti ada makna. Apa makna dia? Bukan terjemah. Terjemah bukan makna. Terjemah translation. Untuk apa makna dia? Baca balik. Apa makna alif lam mim? Alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Bukan huruf alif, huruf lam, huruf mim, bukan? Apa makna alif lam mim? Alif lam mim. Apa makna yasin? Bukan huruf ya, huruf sin. Apa makna yasin? Yasin. Apa makna hamim? Hamim. Apa makna kaf ha ya ain sad? Kaf ha ya ain sad. Baca balik. Qiraatuha adalah tafsiruha. Itulah kaedah salaf. Original salaf macam ni. Jadi yang kita nak bicara ni khalaf. Dan asal kita bincang khalaf ni memang Rasulullah ajar ke? Ya. Istilah aja khalaf. Pasal apa istilah khalaf? Pasal istilah takwil. Bukan khalaf ni ulama selepas zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, baru mereka kaedah khalaf. Bukan. Dengar, yang tu yang bagi faham betul tu. Pasal di luar sana mereka memahamkan macam tu. Jadi kata dia antara kaedah khalaf dengan salaf, baik ikut salaf. Siapa? Khalaf ni pahaman Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Ada pula. Khalaf ni adalah pahaman Rasulullah ni. Pahaman khalaf ni pahaman Al-Quran sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang sebut, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi. Tak ada siapa faham takwil Allah Ta'ala, takwil ayat Quran mutasyabihat ni, melainkan Allah dan orang yang pakar dalam bab ilmu. Jadi siapa yang mengisyaratkan takwil ni? Allah sendiri yang isyaratkan. Kalau tengok dalam hadis Nabi SAW, antara yang mengisyaratkan takwil ni adalah Rasulullah sendiri. Masyhur satu hadis yang Rasulullah menepuk di belakang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Rasulullah mendoakan dia kata apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, bagi dia faham bab agama. Lepas tu wa faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila, dan bagi dia jadi pakar, bagi dia pandai, bagi dia reti, bagi dia mahir, bagi dia matang dalam bab mentakwil ayat Quran. Doa Rasulullah kat Abdullah bin Abbas ni. Siapa doa tu? Rasulullah. Jadi siapa yang isyaratkan kebolehan takwil ni siapa? Rasulullah. Jadi kebolehan takwil dan takwil tu didoakan untuk Abdullah bin Abbas ni. Adakah mendoakan Abdullah bin Abbas ni sebab dengan ada kebolehan mentakwil ni doa, istilahnya doa lahu ke doa alaih? Sedikit bahasa gitulah. Apa makna doa lahu? Doa lahu ni doa manfaat kepada Abdullah bin Abbas.
Doa alaih ni doa mencelakakan kepada Abdullah bin Abbas. Doa Allah ma'allimhu fid din wa faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila ni, adakah doa bagi celaka ke doa bagi bahagia? Jadi antara doa bahagia ni doa apa? Antara doa bahagia ni doa apa? Doakan dia bagi faham agama, doakan dia bagi boleh ada kemahiran takwil Al-Quran. Bahagia tak bahagia? Bahagia. Jadi antara ar-rasikhuna fil ilmi ni, saya mengaji dulu arwah tu guru cerita macam ni. Abdullah bin Abbas bila dia baca ayat Quran tu, kata dia, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi. Terjemah kita kena terjemah dah. Arab lah. Terjemah dulu. Tidak ada siapa yang tahu takwil ayat Quran mutasyabihat ni melainkan Allah Taala dan orang yang pakar dalam ilmu. Sayyiduna Abdullah bin Abbas ni bila dia sampai pada perkataan pada perkataan dia sebut warasikhuna fil ilmi ni, dia kata macam ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi wa ana minhum I'm one of them. On one of them apa mana? Warasikhuna fil ilmi wa ana minhum. Siapa tu? Khalaf ke? Abdullah bin Abbas, sahabat tu. Rasulullah yang doakan dia. Jadi kaedah khalaf ni kaedah siapa? Kaedah Al-Quran. Kaedah siapa? Kaedah Rasulullah. Kaedah siapa? Kaedah sahabat. Kaedah siapa? Kaedah tabi'in. Kaedah siapa? Tabi'in. Satu salah dan sesat kalau ada orang kata kaedah khalaf ni kaedah ulama mutaakhirin. Salah, tak betul. Yang ni cuma istilah. Boleh bagi reti tu. Jadi apa kedudukan salaf dan khalaf dari segi memahamkan ayat mutasyabihat? Sama. Pasal apa? Yang tu kaedah Quran, yang tu kaedah hadis. Salaf dan khalaf ni dua-dua ni adalah kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Kaedah tak nama lah ahli sunnah wal jamaah. Nama ahli punah wa qanah lah. Yang punah wa qanah apa? Wahabi. Okey. Yang punah wa qanah apa? Salafi. Pasal apa? Pasal dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Takwil dia kata sesat. Tu. Takwil dia kata yang ni orang zaman belakang. Ada pula orang kaedah takwil, kaedah orang zaman belakang. Kaedah Rasulullah, kaedah Quran, kaedah hadis Nabi. Untuk mana dalil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi? Waw tu baca dengan waw ataf. Boleh ke i'rab sebagai waw ataf? Apa masalah Hadis Nabi yang Rasulullah doa untuk Abdullah bin Abbas tu, Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wila, menunjukkan waw tu adalah waw ataf. Cuma waw ataf tak faham ni, itulah suruh ngaji Arab, tengok baru boleh nak faham apa perkataan yang disebut dalam Quran tu. Waw tu masuk waw ataf tu maksud dia macam mana. Jadi Allah Ta'ala letakkan kedudukan kebolehan takwil ni selepas Allah Ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Lepas tu apa? Warasikhuna fil ilmi. Jadi kedudukan orang pakar dalam berilmu ni siapa? Selepas Allah Ta'ala letak martabat tu. Jadi maksudnya bab takwil ni adalah memang kedudukan istimewa, dan kita pun bukan kita takwil. Siapa? Ulama yang pakar tu takwil. Lepas tu kita ambil kepakaran yang mereka dah takwil dan syarahkan kat kita. Lepas tu kita pakailah, ikut aja dia. Ikut orang yang pakar. Soal, salah ke ikut orang yang pakar? Jadi ikut orang yang pakar ni, adakah nama beriman dengan ayat Quran ke istilahnya bercanggah dengan ayat Quran? Itulah tempat pembicaraan kita. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Itu yang dia kata, seperti mana telah sebut dahulu, jalanan ulama khalaf itu atas nama ulama, nama dia khalaf, dan bukan khalaf ni orang belakang. Tak. Asal saya nak bagi penjelasan tu, dia kata kaedah khalaf ni memang isyarat dalam Quran, memang isyarat daripada Nabi SAW. Jadi yang inilah nama ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah kata ni ialah perjalanan aku, ma ana alaihi wa ashabi.
Isyarat dalam Quran sebut qul, kata Allah Taala, perintah Rasulullah suruh sebut hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Siapa ni? Ana wa man ittaba'ani, aku dan siapa-siapa yang ikut aku. Sama dengan Rasulullah kata ma ana alaihi wa sahabi, apa yang di atas perjalanan aku dan para sahabat aku. Jadi siapa engkar perjalanan khalaf, maksudnya engkar perjalanan Al-Quran, engkar perjalanan hadis Nabi, engkar ijma', engkar qiyas, keluar ahli sunnah wal jamaah. Ya. Siapa faham dengan zahir ayat mutasyabihat tu dengan memahamkan berada, dengan makna duduk, engkar faham la ilaha illallah, engkar ya Quran, wa huwal ghaniyul hamid, engkar ya Quran, wa huwa rabbul arsh, engkar hadis Nabi, kana Allahu alam yakun syai'un ma, menafikan qadim Allah Taala. Apatah lagi mengiktirafkan arash ni qadim, ada Allah, ada arash. Kafir awal lagi. Pasal apa? Engkar hadis Nabi, engkar perkara yang syai' maklum fid din bi darurah. Satu bukan salah sikit, salah faham ayat Quran Ar-Rahman ala arsy istawa ni, bukan salah kecil. Satu ulama kita bahas dalam bab macam ni, wallahi kita tengok ayat dia akan sebut nanti, apatah lagi yang telah kita bicara dulu awal-awal kitab pun dah disebut oleh pengarang kita ni, pendapat-pendapat ulama yang muktabar, yang besar-besar. Seawal-awal Imam Abu Ja'far As-Sadiq memang dah keluar perkataan siapa yang iktikadkan Allah Ta'ala ni dia fi syai'in au min syai'in ataupun ala syai'in faqad asyraka, syirik, kufur dah, keluar daripada ajaran Islam. Kalau saya sebut penjelasan tadi pun rasa tak faham juga, atau yang tak faham tanya, dengar elok-elok penjelasan ni, mana muskil tu, tak boleh hadam ke kesentot apa lagi bahasa stuck apa lagi bahasa ni, kalau jam crank kongkeng, jam crank kongkeng, jam tu crank tu crank kong, bateri kong tu dah tak boleh masuk lah. Keng, jam crank kongkeng, dah keng, bateri dah keng, bateri dah kong, bateri dah jam, bateri dah crank, buah itu ni kepala otak jam. Bagi reti, bagi faham. Saya bukan cerita apa, saya cerita ayat Quran tu, saya cerita hadis tu macam mana, dan saya cerita apa dia usul tu. Bila ayat Quran Ar-Rahman al-Istawa, dia tak boleh jadi usul, dia tak boleh jadi usul. Bila tak boleh jadi usul, mesti rujuk pada usul dia. Apa dia? La ilaha illallah wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala ni huwal ghaniyul hamid. Kalau gitu ayat Quran Ar-Rahman ala arsy istawa ni dia bukan usul dalam akidah. Dengar elok. Yang ni dah nak faham bagi betul-betul yang mana usul akidah, furu' akidah. Betul nak faham ni macam mana? Nak faham ni mesti rujuk pada usul akidah. Apa dia? Salaf dan khalaf. Ada orang disebut macam ni, Ar-Rahman ala arsy istawa ni furu' pada akidah. Untuk furu' pada akidah ni, kita nak kata Allah Ta'ala ni duduk atas aras, boleh kata dia. Pasal apa? Ni furu' akidah. Astaghfirullah, subhanallah. Bukan macam tu kaedah faham furu' akidah. Furu' akidah ni maksudnya dia tak boleh jadi usul, dia bukan teras faham. Teras faham ni usul la ilaha illallah, ni usul. Ar-Rahman ala arsy istawa dia tak boleh jadi usul pasal mutasyabihat. Usul mesti ayat muhkam, la ilaha illallah wa huwal ghaniyul hamid wa huwa rabbul arsyil azim, ni muhkam. Ayat mutasyabihat tak boleh jadi muhkam, dia furu'. Bila furu' nak rujuk siapa? Furu' nak rujuk siapa? Furu' mesti rujuk pada usul. Jadi Ar-Rahman ala arsy istawa ni nak rujuk siapa? Rujuk pada la ilaha illallah wa huwal ghaniyul hamid, mesti rujuk pada wa huwa rabbul arsyil azim. Untuk nak buat macam mana? Salaf dah ada kaedah salaf. Apa dia? Dah sebut tadi. Apa makna Ar-Rahman ala arsy istawa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Apa tafsir Ar-Rahman ala arsy istawa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Apa huraian Ar-Rahman ala arsy istawa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Inilah salaf, inilah kaedah aslam, inilah kaedah selamat. Apa dia? Baca.
tafsiruha qiraatuha. Nak tafsir dia baca je. Itu yang kullun yaquluna amanna bihi, kami beriman dengan Quran. Ar-Rahman ala arsy istawa, itu bawa ayat Quran. Allah duduk atas arasy, itu bukan ayat Quran. Faham saya juga apa? Ayat Quran apa? Ar-Rahman ala arsy istawa. Adakah ayat Quran Allah duduk atas arasy? Tak, itu bukan ayat Quran. Itu terjemah. Terjemah tu pun terjemah kena semak betul tak betul, adakah itu maksud yang dikehendaki. Tak boleh beriman Allah atas arasy, itu bukan ayat beriman. Ayat beriman macam mana? Ar-Rahman ala arsy istawa. Pandai? Alhamdulillah. Boleh? Itulah yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Apa yang kullum min indi rabbina? Semua ni datang dari Allah Taala. Hak mana hak Allah Taala? Hak mana? Ar-Rahman ala arsy istawa. Nak faham dia macam mana? La ilaha illallah. Itu faham, cara faham dia. Nak faham dia macam mana? Huwal ghaniyul hamid. Nak faham dia macam mana? Huwa rabbul arsyil azim. Itu cara faham dia. Jangan yang ni dah betul dah usul. Ar-Rahman istawa. Allah nak duduk di arah. Dia nak duduk pun ikut dia lah. Takkan kita tak beriman pun Allah yang kata dia duduk di arasy. Yang tu la ilaha illallah tu nak campak parit mana? Nak buang lubuk mana? Lubuk Mubah. Memang kawan tu ada duduk kat lubuk Mubah pun. Tak faham, tanya lain dah dia. Dekat dengan lubuk Mubah kan. Sewil gila. Nak campak mana? Nak lubuk mana nak buang? La ilaha illallah wa rabbul arsyil azim. Nak buang mana? Huwal ghaniyul hamid. Bila dia kata yang ni adalah dia bukan usul, mestilah mutasyabihat rujuk pada muhkam. Takkan muhkam rujuk pada ayat mutasyabihat. Satu antara kaedah khas ni kita bicara khilaf, dan awal saya sebut pun nak bicara macam mana? Khilaf ialah kaedah Quran. Khilaf adalah kaedah hadis Nabi SAW. Khilaf adalah kaedah salaf. Benda tu. Maksudnya kaedah takwil ni memang dah ada zaman Rasulullah. Jangan duk silap faham kata khilaf ni kaedah ulama mutaakhirin. Bukan. Kaedah ni dah ada zaman Rasulullah. Kaedah ni Allah Ta'ala yang isyaratkan kaedah khilaf ni, kaedah takwil ni. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi wa ataf. Kaedah khilaf. Rasulullah isyarat kaedah khilaf takwil apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya, tak faham lagi. Dia tak faham, sentot, jeng, kereng, kongkeng, tanya. Nak tanya Arab, saya setakat mana saya boleh cerita Arab, saya cerita. Jadi atas kita bicara ni, inilah atas namanya khilaf, jalan ulama khilaf. Dan juga rasanya penjelasan yang lepas saya dah sebut, bila sebut jalan ulama khilaf ni, maksudnya jalan jumhur ulama khilaf. Yang tu baru boleh rujuk pada ulama khilaf. Jumhur ulama khilaf. Bila sebut salaf pun jumhur ulama salaf. Bukan maksudnya salaf ni tak ada seorang pun mentakwil ayat Quran. Weh, tak. Abdullah bin Abbas tu takkan nak kata bukan salaf, bukan sahabat. Gila. Nak keluarkan sedarai. Sebut Abdullah bin Abbas pun ada lagi tak? Ramai di kalangan manusia yang zaman tu. Cuma kalau ikut antara yang berfahaman dengan fahaman tafwid, itu adalah kaedah salaf. Dan berbanding dengan pahaman takwil ni, menang lagi pahaman tafwid ni. Pasal zaman tu orang sangat faham wa ma ya'lamu Ar-Rahman ala arsy istawa dengan makna yang sepatutnya. Itulah qiraatuha tafsiruha ni begitu ramai. Bahkan ayat mutasyabihat ni orang telah sebut Allahu nazzala ahsanal hadis. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan. Antara ahsanal hadis ni Allah Ta'ala dia yang turun ke Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Ta'ala turunkan Quran ni. Antara Quran ni, apa dia Quran ni? Allah Ta'ala gunakan bahasa ahsanal hadis, sebaik-baik perkataan. Quran ni ahsanal hadis. Antara ahsanal hadis ni apa?
Kitaban mutasyabihan. Adalah kitab mutasyabih. Maksudnya Al-Quran datang dengan mutasyabihan ni di ahsanal hadis. Dengar elok ayat tu. Sekali lalu sebut tu. Apa maksud ahsanal hadis? Maksudnya ayat mutasyabihat ni dia ada makna yang sangat dalam. Lagi dalam daripada ayat muhkam. Bukan ayat mutasyabihat dia ni jengkreng kongkeng menyalahi ayat muhkam. Bukan macam tu. Boleh faham? Pasal ayat mutasyabihat dia istilahnya ayat yang tersirat. Dia ada makna yang tersirat. Bila makna yang tersirat, dia bukan hanya sekadar ayat yang tersurat. Jadi dia mesti menepati yang tersurat, bahkan dia ada rahsia tersirat. Janganlah pula pergi faham nanti bila dia ayat mutasyabihat menyalahi yang tersurat, apatah lagi nak faham benda yang tersirat. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Tak faham? Faham tersirat tersurat ni faham ke? Tersirat tersurat ni. Tersurat ni apa? Zohir ayat. Tersirat ni makna di sebalik yang boleh dipaham, yang tak ramai orang faham, tapi ada orang boleh faham. Tu. Yang tu yang ada orang tak faham tu. Macam mana bila tak faham macam mana? Pastilah dirujuk pada ayat yang zohirnya tersurat. Itu mesti dipaham. Pasal bila ada tersirat yang tak boleh dipaham, ayat mutasyabihat dia adalah nak memahamkan dengan makna yang hanya tersurat yang boleh mewahamkan makna salah. Dia akan menyebabkan salah dalam berakidah. Mestilah dia dirujuk pada yang tersurat. Jadi makna ayat-ayat mutasyabihat yang mesti jelas, jangan menyalahi yang tersurat dengan ayat-ayat muhkam. Di atas saya sebut tadi Allah Ta'ala sendiri yang ceritakan Quran di antara keadaan dia anzala ahsanal hadis. Antara ahsanal hadis ni apa? Kitaban mutasyabihan. Lepas tu kita Allah nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan. Masani, berulang-ulang pula ayat mutasyabihat ni. Ar-Rahman al-Arsy istawa, berapa kali diulang dalam Quran. Lepas tu kalau faham yang tersurat ni, apa kena di? Taqsyairu minhu juludul ladzina amanu. Taqsyairu lajak-lajak mulut tu lah, kalau dia baca Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan taqsyairu minhu juludul ladzina juluduhum. Ayat surah Zumar. Ada tempat rujuk kita tanya dia scan, kita scan lambat, tak ingat muka surat. Tengok nanti surah mana, ayat mana. Jadi bila ada benda yang tersirat tak boleh faham, jangan pula pergi faham yang tersirat, yang tak kerti nak faham tu, sampai salah faham yang ayat muhkam yang jelas tersurat. Boleh faham saya cakap apa? Ini disiplin faham akidah. Bukan boleh faham ikut kepala otak kita. Apatah lagi ikut kepala otak apa salafi tu. Lagi ya, masuk parit terus dia tengok, masuk gaung. Yang tu yang bila kaedah khalaf ni nanti yang Hasan nak sebut jumhur khalaf. Kalau sebut salaf maksudnya jumhur salaf. Mereka itu mentakwilkan. Jadi kalau kaedah takwil ni ialah jumhur ulama khalaf, mereka mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat dengan makna-makna yang layak. Pasal apa makna yang layak? Pasal makna yang tak layak lagi, jahanam bercanggah dengan ayat-ayat usul, ayat-ayat muhkam. Layak dengan kebesaran Allah Ta'ala. Dan mentakwil mereka itu akan mutasyabihat dengan cara tafsili. Jadi apa maksud tafsili? Bagi hurai satu persatu apa maksud yang dikendaki menepati dengan ayat-ayat muhkam itu sendiri. Tepat.
Bila tepat maksudnya tak akan ada berlaku kontradik, bercanggah sama sekali dengan ayat Quran yang muhkam itu. Dan disebut tafsili ini pasal apa? Pasal bagi huraian satu-satu persatu tanpa ada sebarang masalah, mengikut kaedah-kaedah, mengikut uslub-uslub Arabiah dan mengikut uslub-uslub mantiqiyah. Itu istilah. Apa dia uslub-uslub Arabiah ni? Uslub Arabiah ni adalah uslub bahasa, ilmu sastra yang dipanggil majaz. Ada majaz akli, ada majaz mursal, ada majaz kinayah, ada majaz isti'arah, ada kaedah-kaedah tu. Begitu juga mengikut kaedah-kaedah akliyah. Pasal apa? Ada benda yang menyalahi akliyah pasal bertentangan dengan macam mana nak masuk akal Allah Ta'ala ni. Dia turun dengan Quran panduan dengan kita, sedangkan ada ayat muhkam yang kata la ilaha illallah. Mai ayat ni dia istawa alal arsh. Masuk akal ke yang kata Allah ni la ilaha illallah, makhluk tak ada sifat ilah, yang mana la ilaha illallah ni istighna an kulli ma siwa. Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu. Dia ghaniyun anil alamin wa huwal ghaniyul hamid. Yang arsh ni Rabbul Arsh, tapi Allah Ta'ala istawa ala arsh. Kalau macam kaedah Salafi Wahabi itu, dia kata Allah berada di arsh. Okey ke? Masuk akal ke? Kesentot akal namanya itu. Bahasa saya sentot tu, sentot. Kesentot kan? Ke jengkreng keungkeng punya akal tu. Akal apa macam ni? Macam tak ada akal je. Boleh? Faham saya sebut apa? Jadi itulah maksud beri huraian dengan cara tafsili. Antara tafsili ini apa? Ditakyinkan makna-makna dia. Apa makna yad? Bukan tangan. Subhanallah. Apa makna yad? Kuasa. Kalau Quran sebut ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kalau Quran tu maksud apa? Dua tangan aku. Jadi apa huraian tafsili? Biyadai ay bil qudrati wa idrati. Dengan kudrat dan iradatku. Ulama bagi huraian cantik, sedap. Pasal bila buat mestilah buat bil qudrah. Mana boleh buat syai' bil qudrah bidunil iradah. Yang ni dipanggil tafsili ni, boleh faham? Ada orang tu, adalah satu orang tu, puak Salafi tu lah juga kan, kata dia, mana mungkin untuk kita huraian Al-Quran, Allah yang kata wama mana akal antas sudah lima khalaqtu biyadai. Kata aku telah cipta dengan dua tangan kamu. Kalau kata yad ditakwil dengan mana kudrat, jadi kalau biyadai dengan dua kudrat, takkan Allah Ta'ala ada dua kudrat, kata dia. Kalau ulama salaf, dia lah kata salaf, beriman Allah Ta'ala ada dua tangan. Masya Allah, tabarakallah. Kelakar dia juga. Dia astagfirullah. Kalau saya sebut, macam mana boleh faham betul ayat Quran satu tangan nak campak mana? Ayat Quran ni kata dua tangan. Kau orang Arab, orang tu orang Arab, orang Syria kan? Saya orang Syria, dia cakap macam tu lah. Engkau tak faham ayat Quran, engkau tak biasa jumpa ayat Quran lain kot. Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Aidin jamak. Kalau dia boleh kata Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan, saya kalau meniru tuan-tuan tak kenal tu, tanya lain lah, siapa dia tu kan? Apa saya nak cerita ni tu, was-samaa'a banainaha bi'aidin, kami ciptakan langit bumi ni dengan tangan-tangan. Betul macam mana nak faham? Allah Ta'ala satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan? Kan kepala otak dah berserabut macam kepala Hindu lah. Subhanallah. Kaedah kita senang je. Subhanallah. Untuk apa maksud was-samaa'a banainaha bi'aidin? Was-samaa'a banainaha bi'aidin. Banainaha bi'aidin. Apa makna khalaqtu biyadai? Khalaqtu biyadai. Apa makna yadullah fawqa aydihim? Yadullah fawqa aydihim. Siap? Kalau kau nak bagi makna juga, okey. Kalau kau nak pakai cara kau, satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Jawab elok-elok. Allah satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan? Sedangkan semua ayat Quran ke Allah Ta'ala tak ada tangan. Jawab.
Salafi kena jawab tu. Saya pernah jumpa geng-geng Salafi ni, saya bagi soalan macam tu lah, kantoi tu pun muka merah padam, saya tak boleh jawab. Sampai dia dia merah padam, nak jawab tak boleh. Saya pula jawab dengan matiki, dengan kaedah-kaedah balaghah tu. Itu kaedah balaghah. Kalau Allah Ta'ala ni kan dia hebat lah. Dia la ilaha illallah. Tu ada sebut yadullah, ada sebut laqtu bi yadai. Ada ayat Quran lain sebut bal yadahu mabsutatan. Bahkan tangan dia ada dua tangan dia sentiasa terbuka. Satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan ke? Bagi soalan satu, ngangah dia jawab. Cuba jawab. Takkan kau nak kata semua ayat Quran betul? Memang semua ayat Quran betul, tapi kepala otak kau macam tak betul aja. Ayat Quran memang betul. Yadullah ya fawqa aydihim betul. Bal yadahu mabsutatan betul. Khalaqtu bi yadai betul. Was samaa banainaha bi aidin betul. Siapa yang kata ayat Quran tak betul? Tapi kepala otak kau tak betul. Lagi merah muka. Menyala-nyala muka. Dia nak lawan tak boleh pasal dia kalah. Macam kepala otak kau tak betul pasal kau faham Allah Ta'ala ada satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Aku tak kata itu. Aku sebut yadullah fawqa aydihim amanna bihi. Dengar saya sebut. Saya sebut amanna bihi, tenang, saya tak ada masalah pun. Bal adahu mabsutatan amanna bihi kullum min indi rabbina was samaa banainaha bi aidin kullum min indi rabbina. Apa maksud dia? Apa makna yadullah? Yadullah fawqa aydihim. Khalaqtu bi yadai, khalaqtu bi yadai. Apa makna was-samaa banainaha bi'aidin? Bi'aidin. Kalau faham dengan kepala otak kau, satu tangan, dua tangan, banyak tangan. Tolong jawab. Satu tangan kah? Banyak tangan kah? Dua tangan kah? Ke tak ada tangan kah? Ya. Subhanallah. Tak ada bahasa tangan tu ke dalam bahasa Melayu. Nisbah pada Allah Ta'ala. Bahasa Arab ada. Yad, yadani, yadain, yadayya, aidin. Semua ayat Quran. Jadi apa usul? La ilaha illallah. Apa ni puruk ni? Puruk. Bila puruk, rujuk pada usul. Jadi apa maksud yadun? Apa maksud yadahu? Apa maksud bi'aidin? Wallahu alam. Apa maksud dia? Baca je Quran tu. Kau terjemah pun bukan terjemah tu maksud. Kalau yang tu kira salah. Kholaf kita cerita. Kholaf macam mana? Dia bagi hurai tafsili. Pasal apa? Ada qawaid dia. Pasal apa? Majaz mursal. Italaku sabab wal iradati musabbab. Iradatul hal. Itlaqul hal. Apa saya sebut? Kata balik. Itlaqul hal, iradatil mahal. Macam-macam yang Quran. Macam-macam uslub, bukan ayat Quran. Apa saya sebut? Macam-macam uslub yang kena ingat. Nak sebut tu tak faham lah, saya kena ajar balaghah pula satu lagi. Kan satu hal. Ambil perkataan ulama-ulama yang pakar tu, mereka ni rasikhun fil ilmi. Jangan dinafikan kaedah khalaf. Dan khalaf sebenarnya pun nak mengajar supaya dapat akidah yang betul. Jadi salah pun kaedah yang betul. Yang masalah ni apa? Yang salah tu. Siapa salah ni? Wahabi. Salafi. Salah. Pasal apa? Tangan. Tak betul. Duduk atas aras. Tak betul. Ada atas aras. Tak betul. Ni. Jadi khas kita nak bicara ni yang tafsili ditakyinkan makna-makna baginya, bagi ayat mutasyabihat, itu hadis mutasyabihat daripada barang yang menghendaki akan dia oleh bahasa Arab. Tu yang saya sebut, dia mesti mengikut kawaid yang ada dalam bahasa Arab. Apa dia kawaid bahasa Arab? Khasnya dari segi sudut atau dari segi istilah dipanggil majaz. Pasal ayat muhkam, istilah dalam ilmu balaghah ni dipanggil ayat-ayat yang hakiki. Ayat mutasyabihat ni dalam istilah ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, dia disebut ayat yang majazi. Bila majazi, dia bukan dipaham dengan makna terjemah. Kalau nak terjemah pun, kalau nak terjemah, tapi bukan itu maksud yang dikehendaki. Yang tu yang perkataan Imam Malik sebut, wal makna maklum ni, wal kaifi majhul, iman bihi wajib, soal anhu bid'ah, ingkar dengan dia kufur. Dia sebut makna maklum, terjemah maklum. Makna maklum, dia ada makna qarib, dia maklum, tapi
makna yang zahir macam tu salah, tak betul. Yang tu yang disebut kaiful majhul, nak faham majhul. Yang tu juga dia orang ni sebut kata Imam Malik, tapi apa benda dia faham dia perkataan Imam Malik tu wallahu a'lam. Ada geng-geng yang saya pernah jumpa juga, dia sebut tu, saya kata apa maksud Imam Malik yang dia kata wal ma'na maklum, apa maksud? Dia pun bukan kerti Arab, kita bagi soal gitu menggelepar ni. Yang tu yang tak kerti Arab, yang ustaz dia yang kerti Arab pun saya pernah jumpa juga, tanya menggelepar dia, nampak macam faham Arab, bagi soal balik dengan soal Arab, menggelepar dia dengan kawaid Arab rupanya, kawaid pun tak faham. Allah, panjang saya nak sebut tu kan. Jadi kaedah khalaf ni ditakwil, maksudnya palingkan daripada makna asal tu dengan jalan tafsili, pula tu tepat dengan apa yang dikehendaki oleh bahasa Arab. Tetapi tidak menanggung mereka itu khalaf ni akan ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat di atas zahirnya. Tanggung atas makna zahir, pakai dengan makna zahir. Bahasa saya selalu sebut, ambil faham zahir, terjemah mentah-mentah, tidak sama sekali. Sama ada salaf atau khalaf, dua-dua. Cuma salaf dia tak bicara apa-apa makna, apa dia baca ayat Quran tu, ambil ruha ke majal, bagi lalu yang macam mana dia datang. Baik. Kalau khalaf dia tak akan tangguh atas makna zahir, maka di sini kalau bukan zahir betul apa? Yang tersurat tu perlu diberikan dengan makna apa maksud dia. Yang tersirat supaya jangan salah faham dengan usul akidah tahu mana? La ilaha illallah wa huwal ghaniyyul hamid. Allah ghaniyun 'anil alamin wa huwa rabbul arsyil azim. Itu usul. Antara mereka itu yang mentakwil kan al-qahru dengan mana istila, al-qahru dengan mana mengerasi. Bahasa kita selalu sebut dengan mana membuat mengikut apa kehendak dia. Itu istilah mengerasi lah. Al-qahru ni Allah Ta'ala dia buat mengikut apa kehendak dia, dengan tanpa ada mesyuarat dan budi bicara daripada makhluk lain. Mana ada pada Allah Ta'ala macam tu, subhanallah. Allah Ta'ala memang dia buat dengan qahri dia, qahar dia kan? Bila qahri maksudnya dia buat atas kehendak dia, dan dia buat atas kehendak dia pun taklah buat dengan istilahnya membabi buta, subhanallah. Pasal Allah Ta'ala ada atas qahri dia. Sebelum nak cerita qahri dia, tentulah dia alim, hakim, khabir kan? Dia allamul ghuyub. Mestilah dia buat tu takkan ada buat benda sia-sia, walaupun buat dengan qahri, buat dia dengan sempurna, tepat, cantik, Masya Allah. Tak ada siapa nak petikai apa yang dia buat, walaupun buat atas nama qahri, maksudnya mengerasi, buat atas kehendak dia. Walaupun dia buat atas nama kehendak, tak ada satu pun kehendak dia yang kita boleh persoal pun kenapa dia buat gitu. Kenapa dia buat iblis, kenapa dia buat syaitan, nak menunjukkan qahar dia. Kenapa orang kafir ni dia masuk neraka, qahar dia. Kenapa dia bagi bencana, kenapa dia bagi virus corona contohlah. Kalau duk faham virus corona adalah pandemik, benda pandemik ni dia satu virus yang boleh menyebabkan kematian, bukan sikit-sikit, ramai-ramai. Betul ke dia pandemik yang tu pun lah ni orang dah persoal kan. Maksud apa? Terbalik pula, ambil vaksin cocok yang tu mampus dulu daripada yang tak kena vaksin. Yang tak kena vaksin 7-8 hari baik, pulih sepenuhnya. Yang cocok vaksin mampus. Yang buat vaksin tu Amerika lah. Amerika buat pun mampus, tambah Malaysia buat vaksin, tak tahulah mampus berapa kali. Tak faham surah benda saya sebut apa ni. Nak kata betulkah coronavirus ni pandemik? Tengok macam is a gimmick. Ada benda tu sebenarnya nak jual ubat kot, bukan ubat pun sebenarnya, racun sebenarnya. Kalau tak ada babi-babi, cik B tu tak ada sekalipun. Cik B tu babi lah, tak ada sekalipun dalam ubat tu kan. Apa dia ada? Apa ada unsur-unsur logam, merkuri, pelambam, apa-apa tu. Pasal dia mesti ada bahan awet untuk apa, benda tu elok ke? Sikit lah soal gitu kan. Kalau kata elok, kenapa ada yang dah mampus? Tak boleh saya punya bahasa kasar lah.
Kenapa dia mampus kalau kata elok? Lepas tu kerajaan kita yang dah buat agreement untuk berjanji beli ubat pun jangan khawatir, jangan menerima maklumat daripada sembarang orang. Mereka yang cerita, kita baca berita mereka ni buat keluar kan. Jangan kelang kabut, kita akan pastikan bahawasanya selamat. Engkau nak pastikan selamat, tapi tengok mereka pakai pun dah tak selamat, dah mampus dah. Macam mana dia nak kata nak pastikan selamat sedangkan agreement dah buat, pembayaran tak tahulah bayar tak bayar macam mana. Tu pun telah ditipu dengan bahasa dapat potongan berapa peratus. Telah ada kumpulan-kumpulan tertentu yang donation untuk Malaysia pasal dah beli ubat dia dapat berapa juta. Pasal apa? Harga dia asal macam ni telah dikurangkan. Harga boleh bubur lah bro. Diorang ni macam tak erti bisnes lah. Memang tengok macam bisnes saja. Betul dah beli ubat, orang tak nak, kan marah. Beli ubat mahal. Dah bejek dah dapat pulangan berapa juta bilion. Habis rakyat tak pakai. Macam mana? Pulangan ubat pula expired lah. Macam mana? Tak menggelepar kawan. Boleh? Faham saya sebut apa? Tak faham? Saya sebut tu, saya pernah kelahi dengan geng-geng kesihatan ni, marah ni mana ni. Tu cerita balik, cerita lain tu, cerita pandemik tu. Lagi keluar daripada cerita ni. Itu menyambil sikit. Dah duduk zaman pandemik ni, kena cerita pandemik tu sikit. Baik, antara yang mentakwilkan Al-Qahru, saya cerita Al-Qahar tadi, mengerasi tu. Tu yang masuk corona, habis pandemik tak pandemik, sahih tak sahih tu. Dan istilah dengan mana menguasai, mentadbir, mengurus. Kan Rabbul Arsy tu, itu mengertikan makna istawa. Dan antara mereka itu adalah seperti ternyata di bawah ini. Dia sebut senarai, kita tengok dulu angka. Ya Allah. Sampai habis kitab. Ya Allah. Sampai habis kitab. Sebut tu je. Ya Allah. Masya Allah. 75. Masya Allah lah. Tak nak ambil tampar lagi. Senarai ini senarai 75. Senarai ulama. Satu total, kalau kitab ni tuan pegang, saya memang niat nak hadiah kat orang Lubuk Merbau tu. Rujukan dia ada 123 buah kitab. Kitab ni. Kitab. Rujukan dia Quran apa-apa 123 buah kitab. Yang ni pun dia sebut ni bukan saja disebut nama orang. Saya tak jenis hafal gitu. Satu yang saya pakai kitab dia. Tapi apa yang telah kita belajar, memang kita yakin semua sebut mereka ni ambil pada ulama besar-besar, semua yang pakar-pakar dalam bab ilmu. Tengok kitab dia lah. Dia mau tolong senaraikan siapa mereka. Saya pun tak pandai nak nukil-nukil perkataan ulama-ulama, tak hafal pun. Quran pun tak apa nak hafal. Kamu nak hafal perkataan ulama tu kan. Tambah hadis pun bukan hafal di mulut saya. Saya belajar qawaid je, apa-apa satu. Nak bertumbuk boleh. Tapi nak tengok rujukan kitab siapa kata yang ni kena tengok lah. Saya bukan hafal. Tengok. Jadi ada 75 ni, kita baru nak jumpa satu. Sampai akhir kitab nanti kita sebut tu je lah. Apa? Makna istawa tu bukan makna berada, bukan makna duduk. Itu yang nak fokus dia. Kalau boleh telan tu, maksudnya faham dah satu kitab. Faham dah seluruh Al-Quran. Berbanding berkaitan dengan bab Ar-Rahman al-Arsy istawa. Berkata Abu Abdurrahman Abdullah ibn Yahya ibn al-Mubarak, lahir 237 Hijri, dalam kitabnya Gharibul Quran. Jadi disebut 237 ni siapa? Di kalangan kitab ulama yang istilahnya salaf, duduk zaman salafus soleh. Disebut dalam Gharibul Quran wa tafsirihi. Maksudnya Al-Quran ayat-ayat yang pelik dan bagaimana nak menafsir dia. Antara gharib ni ayat mutasyabihat lah. Ar-Rahman alal arsy istawa. Apa makna istawa? Istaula. Siap. Jadi istaula itulah perkataan dia sebut dengan masdar tu istilah. Cuma istilah ni istilah lah. Istaula ni apa? Takbir, urus. Jadi dia huraian kepada wahwa Rabbul Arsy. Jadi yang mana Rabbu apa? Istaula. Siap. Habis.
Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, masyhur dengan nama tafsir At-Tabari, 310 Hijri, menyebut dalam tafsirnya Jami'ul Bayan bahawa istiwa pada kalam Arab itu diistimalkan dia atas beberapa wajah. Ada beberapa wajah, ada beberapa makna. Di antaranya ada makna istila. Apa makna istila? Istila tu masdar istaula yastauli istilaan. Tu kena ngaji bahasa Arab lah sikit nak sebut macam saya sebut tu kan. Kalau dah nanti pelik lah apa benda istaula, apa benda istila. Yang tu kena ngaji bahasa Arab lah weh. Nak bagi faham uslub kenapa dia guna istila, istaula. Macam mana sebut istawa dengan istiwaan. Istawa yastawi istiwaan. Istaula yastauli istilaan. Dia kata bahawa istiwa pada kalangan Arab diistimalkan dia atas beberapa wajah, antaranya istila dengan makna memerintah. Kemudian beliau takwil firman Allah Taala, "Tsummastawa ila samai", surah Al-Baqarah ayat 29, beliau berkata, "Ala 'alaiha uluwa milkin wa sultanin la uluwal intiqali wa zawal." Clear punya dia sebut. Dia kata apa? Ini pendapat daripada Imam Tabari. Beliau menterjemahkan atau mentafsirkan firman Allah Ta'ala tu daripada jihah dan tempat, mentanzihkan Allah Ta'ala daripada jihah dan tempat, dan daripada istiqrar dan duduk dan membetuli dan barang yang ada daripada sifat makhluk. Dia tak terjemah tu. Kalau asal bahasa Arab ni saya terjemah tu. Jadi dia sebut tu, nak sebut prinsipnya mentanzihkan Allah Ta'ala daripada jihah pihak dan tempat, daripada istiqrar. Pasal apa? Pasal bertentangan dengan usul ayat Quran, la ilaha illallah ghaniyun 'anil alamin wa huwal ghaniyul hamid wa huwa rabbul arsyil azim. Dan daripada mana istiqrar dan duduk dan membetuli dan barang yang ada pada tempat, macam mana faham makhluk. Subhanallah. Baik, kalau itu apa makna? Ala 'alaiha. Apa makna istawa? Istawa dengan makna ala, maksudnya menguasai ke atasnya. Ala dengan makna ala di situ, yang tu pun ada bab kita bicara tu, bukan ala makaniyah, tapi dia panggil ala makanah. Yang ni yang kata ada orang dia reti Arab, berhenti pun sikit-sikit, untuk baca kitab besar-besar, tapi di atas cetek yang pengetahuan tak faham kawaid pula, terlentang terap. Ada kitab yang dia duk baca tu, saya malas lari dengan kitab. Pasal apa? Banyak bicara dia, orang-orang bukan faham kan. Satu saya lebih kepada bagi faham dasar, dengar je lah. Nak sebut balik kitab yang dia baca, apa yang diselewing orang yang baca tak betul tu lah. Panjang nak bercara, nak duduk menghadap dia tak nak, baru baca setengah jam bagi mukadimah dia suruh gulung. Saya tak boleh sebut tu, saya tak ingat je kat dia. Tak ingat kat dia tu, saya kesian dengan dia tu. Tengok ke depan ni, tengok dia melarat, sesat barat teruk lah. Melampau kan, kata dah lah bodoh aku lagi. Bodoh tu bertimpa-timpa bodoh. Dia tahu apa? Boleh jemput dia ke sini pula. Itulah. Tapi kita tak duduk rasmi lagi kat sini lah. Nama tukar lah. Duduk rasmi sudah lagi. Alamat pun nak niat mustautin lah kat sini. Tapi tak mustautin lagi lah, masih duduk mustautin sana lagi. Apa saya nak cerita ni? Rasmi duduk apa, kita buat majlis, memang kita panggil esok. Dia panggil acah-acah, kita panggil majlis buat besar. Untuk panggil, saya nak jadikan tetamu khas pula. Saya punya niat memang gitu dulu. Dulu saya cadang nak buat pondok Patih tu, tapi bukan pondok saya. Susah juga. Duduk sini, this my own place. Yang tu kot bahasa yang senang. This my own place. Saya buat majlis. Saya nak bagi dia jadi tetamu. Saya nak bagi dia jadi ahli panel.
datang sini, saya jadi orang temu ramah dia. Memang saya niat macam tu. Saya temu ramah dia, bukan saya nak kelahi dengan dia. Saya nak temu ramah dengan dia, saya soal dia jawab. Kita hormatkan kedudukan dia yang maha besar tu. Nama Maulana tu kan. Sebutlah nama Maulana tu. Kita datang dengan hormat, kita buat majlis, kita bagi paluan kompang lagi, kasidah ni, prak-prak, bru. Tak ada pun kita, kan dia bawa kahwin kan. Tak faham sudah. Kita bagi kedui kahwin ni sekali lagi kat sini. Prak, bru. Saya ada kumpulan kompang kan kat sekolah. Ada. Kompang ni tak cukup, orang ni pecah lah. Yang patah pun ada. Lempor-lempor budak-budak. Kita beli kompang ni, beli 10 buah, kita arak dia masuk ke depan tu, datang kita buat stage besar-besar. Saya beli playboard tu, saya nak buat satu benda yang menakjubkan sikit lah kan. Tak tahulah projek tu dah siap bila datang sekali-sekali ni. Apa saya nak sebut ni, bagi lampu cerah-cerah tu, buat live semua kita punya line yang ada, promosi besar-besar. Buat apa? Tetamu datang ke pondok ni, buat apa? Sebagai ahli panel, bukan ahli kelahi kan. Saya moderator. Bagi soal dia jawab. Kita bagi peruntukan 3 jam untuk dia. 3 jam. Tak cukup malam, kita bagi siang. Malam kau pendek kan, kita bagi siang, kuliah duha 9 hingga 12 tengah hari. Tengah hari kita bukan sembelih kambing, kita sembelih lembu untuk dia. Untuk saya gurau-gurau je kan. Kawan-kawan kita ramai yang nak dengar penjelasan. Kita tengok dia bagi penjelasan macam mana esok. Dia orang kata sembang seorang-seorang. Aku bukan sembang, aku nak sembang dengan kau, tapi kau tak nak sembang dengan aku. Dia guna siapa-siapa, datang macam singa, balik macam tikus. Siapa mula macam tikus? Dia yang tikus. Dia yang tikus. Cabar bukan main macam singa. Bila kita pergi, dia yang menikus. Kita baru mukadimah disuruh gulung. Siapa tikus? Kan dia guna bahasa gitu kan. Balik macam singa. Balik macam singa. Main datang macam singa, balik macam tikus. Dah dia tikus dengan kita. Bagi setengah jam mukadimah, lepas tu gulung. Ramai kawan saya kata, kenapa majlis dia macam tu? Kata, tak ada sambung ke? Dia orang terkilat dengar, mula tengok dengar. Apa benda ni? Habis dah. Moderator dia gulung. Alah, dia tikus rupanya. Dia kata kita tikus. Siapa yang macam singa? Nampak dia macam singa, buka kitab. Habis-habis kita datang baru mukadimah, dia suruh gulung. Jadi tikus. Sikitlah bahasa itu. Dia cerita dia tu tikus tu. Saya memang tak rasa saya tikus sikit pun. Saya kata dia lah, dia cerita dia lah tu. Datang macam singa, balik macam tikus. Siapa yang balik macam tikus? Dia tu balik macam tikus. Dan mengikut laporan pun, sebelum majlis tu dia tak makan. Kelang kabut dia, masa gundah gelana kan. Habis-habis tu kami adalah sembang dengan geng-geng dia. Dia pergi makan rupanya. Badan tak jumpa. Pasal saya dia suruh kita gulung lah. Tapi dah tak kelahi nak gulung, macam mana baru mukadimah suruh gulung. Debat pun, kalau tak debat pun majlis apa nak gulung ni mesti ada cakap belah sana, ada cakap belah sini, kita balas sana, dia balas ni. Tak ada balas apa pun. Baru mukadimah, dia mukadimah, kita gulung. Tu dia gulung, tu moderator gulung. Buat kuih gulung boleh lah. Tu kata nanti kita panggil. InsyaAllah bila tu dia pun dok kata lepas COVID, pandemik PKP lah apa benda lah. Tengoklah. Dah sama. Yasarallah. Dengan bab lain pun sebut macam tu. Asalnya janji boleh, asalnya dia cabar. Ni budak pondok ngaji tak habis, tengok baca kitab kecil je. Tengok aku buat ni kitab cek dia punya kitab ni. Nanti esok kita tunjuk kitab ke dia. Tak payahlah, kita buat je keedah kita. Saya pun niat, saya tak mau kitab besar-besar kan. Saya pegang mata Umar Ibrahim ada, tapi aku tanya kau jawab. Memang kita datang ni untuk jadi panelis utama. Aku panggil lagi 2-3 orang kawan-kawan dia yang sewaktu dengan dia tu. 3 orang panel tu kita panggil. Tolong jawab soalan saya.
Saya jadi moderator. Pasal kita nak muliakan kedudukan mereka yang tinggi-tinggi tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Tujuan kita pun nak bagi dia balik jalan betul. Itu je. Memang dia orang betul tapi tak apa betul lagi. Macam itulah bahasa. Jadi asal nak sebut ala tu, ala alaiha dengan mana menguasai ke atasnya. Ala, saya sebut ala itu, ala dengan mana ala makanah, bukan dengan mana ala makaninya, bukan ala dengan mana tempat atas aras, tapi ala dengan mana makanah, dengan mana menguasai aras. Uluwa milkin wa sultanin. Asal mana terjemah tu ala tu, kalau nak terjemah lughawi pun ala, meninggi ia. Kalau nak terjemah meninggi, ala tu lah, meninggi ia. Ala tu ala fi'il, bukan ala fi'il madhi. Fi'il madhi, sorry, bukan ala huruf jar. Apa saya sebut ni? Ala tu ala ya'lu uluwan, ala ya'lu uluwan fahuwa alin, bukan ala huruf jar. Kalau ala huruf jar ditulis rumah ya. Ni ala ya'lu fi'il madhi, bina naqis mu'tallam, naqis wawi, asalnya ala wa. Itu sikitlah sebut sorok-sorok itu kan. Siapa boleh manfaat kan le. Uluwa milkin wa sultan, itu mafhum mutlaknya. Sebagai kata dia, meningginya raja dan sultan, meningginya raja dan sultan. Sultan meninggi, raja meninggi ni maksudnya apa? Kita sultan atas kita, betul tak? Kita sebut itu, betul tak? Sultan atas kita. Ni faham saya punya bahasa tu. Memang kita guna bahasa itu. Bahasa Arab pun serupa lah prinsip dia. Allah ni ala alaiha, meninggi ia atas aras. Apa ni meninggi? Dia duk faham Allah Ta'ala tinggi atas pada atas aras ni. Dia faham tingginya tu. Betul, sultan tinggi pada kita, betul? Atas pada atas lagi. Macam tu faham. Kan sentot kan? Sentot. Apa nak atas? Apa nak atas? Martabat, pangkat, menguasai. Sultan atas kita. Kita ni hebat macam mana pun, atas kita sultan. Ambil drone tengok, ada tak? Jumpa tak? Tak bunyinya. Jumpa sultan duduk atas. Faham saya sebut apa ni? Bukan atas maksud macam tu. Apa makna? Itulah meninggi raja dan sultan, meninggi macam mana? Pangkat. Kalau sultan dan raja pun, malik dengan sultan bermakna macam tu, takkan Allah istawa tu, istawa ala tu dengan mana? Atas, di atas. Subhanallah. La uluwan intiqalin wa zawalin, bukan meninggi untuk menunjukkan mana intiqal berpindah, wa zawal, dan zawal maksudnya hilang dan lenyap. Asal makna bahasa intiqal macam mana? Kan pahaman yang sesat tu pun dia kata apa? Allah Ta'ala turun 2/3 malam, 2/3 malam turun ke langit dunia. Macam dia faham apa? Intiqal, berpindah. Memang ada hadis sebut, tapi takkan makna macam tu. Apa usul qawaid dia? La ilaha illallah Rabbul Arsy. Baik. Jadi asalnya mestilah ala tu bukan mana ala dengan mana tempat yang mana berpindah daripada atas ke bawah. Dah bukan mana zawal. Mana zawal ni hilang. Pasal atas bila turun macam mana? Taklah duduk atas. Hilanglah dah tak duduk atas bila dia turun 2/3 malam. Apa faham? Hilanglah ke atas, dia duduk di bawah pula. Tak ada hadis pun sebut naik balik. Macam mana? Bukan duduk di arah lah. Saya suka main bahasa-bahasa itu pasal memang macam tu. Bukan macam tu, faham dia.
Satu, makna atas, makna pindah, makna turun. Subhanallah, dia mesti ada makna. Yang tu yang kalau dalam hadis kita beriman dengan hadis, Quran beriman dengan Quran, tapi bukan dengan makna zahir tu. Yang tu yang kaedah khalaf ni beranjak pada takwil. Apa maksud dia? Mana memerintah. Raja turun naik, bukan turun naik mana sebutnya dia. Kalau cuma kat makhluk ni, raja turun naik, memang turun naik betul kan. Raja pun ada turun naik tahta, bukan turun naik tahta tu turun naik singgah sana. Turun naik tahta ni asal ada raja ni naik, ada raja ni turun. Maksudnya ada raja nanti dia bagi ke anak dia, bagi anak menakan dia, siapa yang keturunan raja, untuk dia turun tahta, yang ni pula naik tahta. Naik tahta bukan maksud naik singgah sana. Sekiranya saya nak guna bahasa-bahasa tu nak menunjukkan yang tu yang bila khas pula pada Allah Ta'ala, tentulah lagi jauh daripada makna nak beri faham dengan makna zahir. Tak boleh dipaham dengan makna secara zahirnya, secara yang tersurat. Dia mesti ada makna yang tersirat. Itu yang tersurat buat apa? Tafsiruha qiraatuha. Tafsir dia, baca dia. Atau kita bicara takwil macam ni lah. Siap. Ketiganya, katanya lagi dalam Tarikhur Rusul wal Muluk. Situ dulu. Soal mana ada? InsyaAllah sambung dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asli makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.